Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah kami untuk subjek penghayatan etika dan peradaban 2, Ustazah Siti Aisyah binti Yusof. Dalam video ini, kami akan membentangkan tentang nilai-nilai murni yang kami perolehi dari filem klasik Bawang Putih dan Bawang Merah. Video ini merangkumi sinopsis cerita klasik Bawang Putih dan Bawang Merah. 4 nilai yang kami perolehi iaitu nilai kasih sayang, prihatin, kesabaran dan ketaatan, di mana kami akan membincangkan tentang maksud nilai tersebut, punca kehilangan nilai dan juga cara mengatasi masalah kehilangan nilai, dan akhir sekali kesimpulan kepada pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aifaliana binti Muhammad Amy Syarizal. Saya akan memulakan pembentangan dengan menceritakan sinopsis filem yang telah kami pilih. Filem yang dipilih ialah Bawang Putih dan Bawang Merah. Dan kisah ini menceritakan tentang Pak Ali yang mempunyai 2 orang isteri, iaitu Mak Labu dan Mak Kundul. Bawang Merah mempunyai seorang adik tiri bernama Bawang Putih, tetapi Bawang Putih tidak suka kepada Bawang Merah dan sentiasa mencari salah. Apabila dewasa, Bawang Putih mempunyai rupa paras yang sangat cantik dan berhati mulia, manakala Bawang Putih pula mempunyai sikap iri hati terhadap Bawang Merah. Setelah kematian Pak Ali dan Mak Labu, Bawang Merah sering dimarahi dan dipukul. Bawang Merah sering ke perigi untuk bertemu dengan ikan kailan yang telah menjadi sahabatnya. Tanpa pengetahuan Bawang Merah, Bawang Putih telah menangkap ikan itu dan dijadikan hidangan. Malam itu, Bawang Merah telah bermimpi bertemu dengan arwah ibunya, lalu menyuruh Bawang Merah mencari tulang ikan itu dan menanamnya. Esoknya, tempat tanamnya tulang ikan itu telah ditumbuhi sebatang pohon beringin dan sebuah buaian. Kemudian, Putera Raja melalui kawasan itu dan terpikat dengan suara Bawang Merah yang merdu, lalu menyuruh mengikorinya secara senyap ke rumah. Mak Kundul menipu Putera Raja, menyatakan bahawa anaknya Bawang Putih yang bermain di buaian itu. Baginda kagum dengan sifat kemuliaan Bawang Merah yang masih mempertahankan mereka berdua dan minta keampunan dari Putera Raja. Setelah itu, mereka pun berkahwin dan hidup bahagia di istana. Cukup waktu 9 bulan 10 hari, lahirlah anak 2 orang putri, sama cantik sama Basari. Datang ilham Pak Ali merasa megah, anak diberi nama nan muda, si Bawang Putih, si Bawang Merah. Bawang Putih. Terdapat nilai yang telah kami kesan dalam filem Bawang Putih dan Bawang Merah. Antaranya ialah nilai kasih sayang. Cinta terhadap manusia ialah perasaan sayang yang boleh dilahirkan melalui percakapan, perlakuan yang mencakupi hati yang ikhlas. Cinta yang paling sejati dan hakiki adalah cinta terhadap Yang Maha Esa dan lahir melalui rasa tanggungjawab dan kesedaran. Sebagai contoh, pada minit kedua, watak Pak Ali yang menjaga kedua-dua isterinya dengan hati-hati dan penuh kasih sayang semasa isterinya sedang mengandung. Pak Ali sanggup menjaga Mak Labu dan Mak Kundul sehingga mereka selamat melahirkan bayi perempuan yang sangat comel. Watak Pak Ali jelas menunjukkan kesanggupan seorang suami menjaga kedua isterinya disebabkan rasa cinta dan sayang. Kesimpulannya, sikap kasih sayang amat penting dalam hubungan kekeluargaan untuk menjaga keharmonian sesebuah keluarga. Punca kehilangan nilai kasih sayang dalam diri masyarakat ialah mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Pada zaman kini, golongan remaja secara umumnya menghabiskan lebih banyak waktu bersama rakan-rakan berbanding keluarga sendiri. Hal ini menunjukkan pengaruh rakan sebaya memainkan peranan yang sangat besar dalam pembentukan sasiah diri seseorang. Antara cara mengatasi permasalahan di atas ialah ibu bapa hendaklah sentiasa memerhatikan setiap gerak-gerik atau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Ibu bapa seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka yang mempunyai kedudukan moral yang baik. Selain itu, ibu bapa juga hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak dengan memberikan keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan anak-anak. Rajin betul kau bekerja. Apa boleh buat? Labu-labu, kalau kau bersetuju, aku ada satu rancangan. Rancangan? Pada tanah kita ni. Mengapa? Bukankah bagus kalau kita satukan? Lemah liat kayu akal tu Bang Man. Dia lentok boleh, dia patah tak dapat. Bukan begitu maksud aku, Labu. Maksud aku ni begini. Apa yang kau susahkan?
Pengayuh sama di tangan, perahu sama di air. Benar, Bang Man. Tapi Abang Man ni suka menarik hawa songsang. Tolong sikit mengertilah, Bu. Tidak. Tak mungkin, Abang Man. Kasih aku tak dapat ditukar ganti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurin Najwa binti Nur Azmi akan membentangkan tentang nilai prihatin. Jadi, apakah maksud prihatin? Prihatin bermaksud mengambil berat ataupun sikap peduli tentang sesuatu perkara. Berdasarkan tayangan video sebentar tadi, kita dapat lihat di mana Pak Man bersikap prihatin terhadap Mak Labu yang hidup kesusahan selepas kematian Pak Ali. Bukan itu sahaja, Pak Man juga menunjukkan sikap prihatinnya terhadap Bawang Merah yang masih berduka dengan kematian bapanya. Seterusnya, apakah punca kehilangan nilai prihatin dalam diri? Ego adalah jawapan kepada pertanyaan tersebut. Mempunyai sifat mementingkan diri sendiri ataupun ego bukan sahaja akan memakan diri, malah akan menimbulkan rasa kurang selesa kepada orang lain. Jadi, apakah punca seseorang itu terlalu mementingkan diri sendiri? Kebiasaannya, golongan yang mempunyai sifat ego ini terlalu dimanjakan dan dicurahkan dengan pujian dan kemewahan. Mereka cenderung untuk meletakkan diri mereka nombor satu dan tidak mempedulikan tentang perasaan dan keadaan orang lain. Akhir sekali, izinkan saya mencadangkan cara untuk mengatasi masalah ego dan mementingkan diri sendiri. Dengan melakukan pergaulan dengan masyarakat setempat, kita akan merasa hidup secara berkelompok, seterusnya akan menimbulkan sifat empati dan prihatin terhadap sesuatu perkara. Bukan itu sahaja, kita juga perlulah berwaspada dalam memilih kelompok rakan bagi mengelakkan sifat yang negatif. Oleh itu, sikap prihatin boleh dibentuk jadi ianya terpulang kepada individu tersebut sama ada mahu melakukan perubahan yang positif dalam diri ataupun tidak. Sekian dari saya Nurin Najwa, saya akan memberikan pembentangan ini kepada Humaira. Terima kasih. Kenapa kau biarkan ayam itu makan padi? Anak tak masuk ajar. Kau pikir kau yang tanam padi itu? Maafkan saya, Makcik. Maafkan kami. Bangun, pemalas. Bangun. Bangun, aku cakap. Sudah, kalau kau tak mau bangun, kau tidur di sini sampai aku balik dari kampung esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amir Humaira Baju Zulkifli dan saya akan membentangkan nilai seterusnya iaitu nilai kesabaran. Menurut Mufti, sabar bermaksud tabah dengan cabaran yang berlaku dalam kehidupan. Berdasarkan filem Bawang Putih dan Bawang Merah, nilai kesabaran ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Bawang Merah. Setelah pemergian ibu dan ayahnya, Bawang Merah masih kuat menempuh segala dugaan hidupnya walaupun sering ditindas dengan kejam tanpa belas kasihan oleh Mak Kundur dan Bawang Putih. Bawang Merah tidak pernah menaruh dendam, bahkan ia memaafkan segala perbuatan mereka. Konsep ini sangat bertepatan dengan rukun iman percaya kepada qada dan qadar. Syekh Al-Marahi menyatakan bahawa sesungguhnya sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara punca kehilangan nilai tersebut dalam masyarakat adalah kerana kurangnya didikan agama. Sebahagian besar dari remaja yang menghadapi masalah keruntuhan akhlak mempunyai latar belakang yang kurang menitik beratkan hal agama. Sikap ibu bapa yang tidak mendidik mereka sejak kecil malahan melanggar sendiri suruhan agama adalah punca anak-anak tidak dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk. Sudah terang lagi bersuluh bahawa didikan agama merupakan tunjang kehidupan setiap umat Islam. Apabila remaja mengenal agamanya dengan baik, maka mereka akan terbiasa mempunyai tingkah laku yang baik dalam kehidupan seharian sehingga dewasa. Ibu bapa juga berperanan mencorakkan akhlak yang baik dan membentuk jati diri yang unggul agar anak menjadi manusia yang berguna pada masa depan. Antara langkah bagi menangani masalah ini ialah peningkatan pendidikan agama dan akhlak. Setiap anak yang sedang membesar perlu terbuka pemikirannya untuk meneliti hal-hal keagamaan yang dititik beratkan oleh ibu bapanya. Cara untuk meningkatkan pendidikan agama terhadap anak-anak adalah dengan sentiasa memberi peringatan bahawa Allah sentiasa
melihat dan mendengar setiap perbuatan dan apa juga yang mereka fikir atau tuturkan. Panduan agama ini memperlihatkan betapa indahnya agama Islam sebagai agama yang benar-benar serius mahukan umatnya memiliki akhlak yang mulia dan tinggi pribadi. Baginda Rasulullah SAW membuat jaminan tentang anugerah yang akan dimiliki oleh seseorang yang benar-benar menjaga tutur katanya melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang membawa maksud, aku jamin rumah di dasar syurga bagi orang yang menghindari perdebatan sekalipun ia benar, dan aku jamin rumah di tengah syurga bagi orang yang menghindari dusta walaupun dalam bergurau, dan aku jamin rumah di puncak syurga bagi orang yang baik akhlaknya. Sekian, terima kasih dari saya. Sudah berbini duduk makan bertiga-tiga, madu bermadu bersama-sama, Encik Ali naik selero. Tidak lama keduanya sama mengandung, senang susah sama ditanggung, sama mengidam buah kadondong. Encik Ali semua para muda bawa dipulang, diberi bini sebiji seorang, sama menyepak bersenang girang. Pagi-pagi Pak Ali sangatlah girang, membawa cangkul dengan parang, hendak menabat lalang nam panjang. Tengah hari waktu Pak Ali hendak pulang, hingga sebentar di tanah ladang dicabutnya 2 rumput bawang. Cukup waktu 9 bulan 10 hari, lahirlah anak 2 orang putri, sama cantik sama basari. Datang ilham Pak Ali merasa megah, anak diberi nama nan muda, si bawang putih si bawang merah. Terima kasih Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syasha binti Mahdi dan saya akan jelaskan tentang nilai ketaatan. Ketaatan bermaksud tidak mengingkari dan sentiasa menurut perintah. Secara umumnya, ketaatan bukan sahaja merujuk kepada perintah manusia kepada manusia, bahkan kepada perintah Allah dan ajaran dalam kitab suci Al-Quran. Sebagai contoh, pada minit 1 sehingga 2.30, Mak Labu patuh akan keputusan Pak Ali yang ingin membawa Mak Kundur, iaitu isteri keduanya, itu tinggal sebumbung dengannya. Sekiranya difikirkan berdasarkan logika akal, adalah mustahil bagi seorang wanita untuk tinggal serumah dengan madunya. Namun atas dasar ketaatan terhadap suami, Mak Labu menerima dengan ikhlas keputusan suaminya. Seterusnya ialah punca kelahiran nilai ketaatan di dalam masyarakat. Keruntuhan institusi kekeluargaan menjadikan hubungan suami isteri dan anak-anak semakin renggang. Kebanyakan mereka berjauhan antara satu sama lain sehingga kadang-kadang si bapa lupa akan tanggungjawab terhadap anak-anak dan ibu meninggalkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Hal ini kerana keruntuhan institusi kekeluargaan yang berlaku menyebabkan anak-anak ini memberontak serta berubah sikap menjadi seorang yang pemarah dan penuh dengan sifat kebencian. Dan akhir sekali ialah cara mengatasi kehilangan nilai ketaatan di dalam masyarakat. Hal ini boleh dilakukan dengan menambah aktiviti akademik dan separa akademik seperti aktiviti kokurikulum di sekolah. Perkara yang sama berlaku untuk perubahan dalam kaedah pengajaran seperti penggunaan komputer, video, peralatan audiovisual dan kaedah pengajaran di luar bilik darjah. Usaha perlu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat beragama dalam kalangan masyarakat bagi memperkasakan pendidikan akhlak remaja. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai konklusi, bawang putih dan bawang merah memportretkan banyak nilai yang dapat kita contohi seperti nilai kasih sayang, prihatin, kesabaran dan ketaatan yang dapat dilihat dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Walaupun banyak isu dan rintangan yang dihadapi oleh bawang merah, beliau tetap berusaha dan bersemangat untuk terus menjalani kehidupannya.
air yang disincang tidak akan putus. Sama juga dengan hubungan bawang merah bersama bawang putih dan ibu tirinya. Oleh itu, sesulit manapun kehidupan, keluarga adalah tempat yang boleh kita bergantung harap. Sekian dari kami, di langit ada pelangi, tidak lupa ku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami, terima kasih perhatiannya.